Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton video ni. So guys, topik kita pada hari ni adalah berkenaan dengan kisah seram yang berlaku, pengalaman seram yang berlaku pada bulan puasa, and benda ni dialami oleh Carol sendiri guys. Sebenarnya daripada Carol kecil lagi, Carol masih tertanya-tanya, Carol masih tak mendapat jawapan yang sebenar terhadap persoalan yang bermain di fikiran Carol. So guys, apakah persoalan yang membelenggu diri Carol daripada Carol kecil lagi tu? Okey, persoalan dia adalah masa zaman kita jadi budak-budak kecil dulu, orang tua, orang muda, cikgu, orang yang ada di sekeliling kita semua mesti akan cakap macam gini tau. Bulan puasa kan syaitan semua kena ikat. Jadi mana ada hantu? Ini dia persoalannya. Jika setan kena ikat, kenapa Carol, bukan Carol seorang kenapa ada orang lain juga yang masih diganggu oleh makhluk halus semasa bulan Ramadan? Jadi Carol cuba refer dengan pakar, Carol cuba cari statement from mufti-mufti yang ada dekat Malaysia, and finally Carol jumpa and persoalan tu pun terjawab. So jawapan ni Carol dapat daripada mufti wilayah persekutuan, yang di mana Carol just terangkan secara simple je dalam video ni. Kalau korang nak lebih detail, Carol akan letakkan link dekat description, and korang just tekan je link tu and dia akan bawa korang ke website mufti wilayah persekutuan. So guys, jawapan dia yang pertama, hanya sebahagian syaitan sahaja yang dibelenggu, iaitu yang besar dan juga yang ganas, manakala selebihnya masih ada. Dan yang kedua, ia juga membawa maksud syaitan tidak bebas menggoda orang-orang yang beriman berbanding bulan-bulan yang lain. Maksudnya bulan Ramadan ni dia special. Maksudnya gangguan tu berkurangan kepada orang-orang yang melakukan amal ibadah. Dia berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Kalau macam kebiasaannya bulan biasa kita asyik kena goda je dengan syaitan, tapi kalau bulan ni, insya-Allah jika kita tingkatkan amal ibadah kita, insya-Allah gangguan tu berkurangan ataupun tak ada langsung. Tapi Carol syorkan kepada korang untuk tekan link tu and baca. Memang panjang kalau Carol explain dalam video ni nanti. Jadi 1 jam pula videonya. So Carol just make it simple and Carol take from kesimpulan sahaja. Kalau dekat link tu korang boleh tengok petikan daripada hadis and korang boleh belajar something new lah. So maksudnya dekat sini memang ada gangguan semasa bulan Ramadan, sebab sebahagian syaitan sahaja yang diikat, iaitu syaitan yang ganas dan besar, yang selebihnya yang lain-lain tu masih ada lagi. And persoalan yang berlegar dalam kepala otak Carol pun terjawab. Oh, padan lah, rupanya macam ni. Yes, akhirnya Carol tahu. Mula-mula macam tak nak percaya, sebab dari dulu orang cakap bulan Ramadan je mesti tak ada hantu kan. So Carol macam bebas je lah keluar malam sampai pagi buta, tak ada rasa seram langsung pun. Padahal benda tu ada guys. Jadi jom Carol ceritakan pengalaman seram yang berlaku semasa bulan Ramadan yang dihadapi oleh Carol sendiri. Video kali ini disponsor oleh Fizzy Juice. Untuk pengetahuan korang, Fizzy Juice adalah sebuah company anak tempatan Malaysia yang sangat berjaya dekat luar negara. Produk daripada Fizzy Juice ni dah masuk lebih daripada 56 buah negara, dan juga Fizzy Juice telah mendapat banyak awards daripada United Kingdom, Rusia, Poland, China dan banyak lagi tau. For your info, dekat UK, produk Fizzy Juice ni diletakkan di bawah kategori ubat-ubatan, dan produk ni dah berjaya membantu ramai perokok-perokok untuk stop hisap rokok. Hasil kajian daripada Public Health of England, rokok elektronik adalah sekurang-kurangnya 95% lebih selamat daripada merokok. So produk Fizzy Juice ni memang sangat berkualiti, dan diorang melepasi garis panduan yang ditetapkan dekat UK tau. Kepada korang yang masih tak boleh nak stop merokok tu, boleh cuba Fizzy Juice guys. Fizzy Disposable ada 2 jenis, satu 800 puff dan satu lagi 3200 puff. Fizzy Disposable ada 25 jenis flavor, contohnya strawberry sundae, grape sour apple, fizzy cola, Mood Energy, strawberry sour apple, guava, hazelnut coffee dan banyak lagi guys. Fizzy Disposable menggunakan mash coil dan juga flavor yang sangat premium tau. Jom kita sama-sama stop smoking dan bertukar kepada Fizzy Juice untuk gaya yang lebih sihat. Kalau korang nak dapatkan Fizzy Juice, korang boleh pergi ke kedai yang berhampiran ataupun korang just klik link yang ada dekat bawah ni untuk membuat pembelian online. So cerita yang pertama ni berlaku masa Carol berumur 17 tahun. Masa tu Carol masih ingat lagi, Carol baru je habis jawab percubaan SPM, dan bila mana kita cakap baru je lepas habis exam, mestilah macam nak release tension kejap kan. Macam nak huha-huha sikit lah, sebab kita dah study bagai nak rak kan. So Carol dengan member-member Carol pun plan untuk buat bakar-bakar pada malam hari lepas exam tu. Pada siang harinya last paper, malam harinya tu kita orang terus buat bakar-bakar. Bakar-bakar tu korang faham sendirilah apa yang dimaksudkan. Bakar-bakar tu adalah BBQ guys. Kita orang buat BBQ, tapi kita orang time tu memang dah plan seminggu awal tau. Jadi macam ayam-ayam, sausage, kayu arang, semua kita orang dah prepare beberapa hari sebelum tu lah. Takkanlah malam ni nak buat, siang baru nak cari barang kan. Kiranya kita orang dah well prepared lah time tu. Tinggal bawa barang, terus on fire and kita happy-happy. So nak dijadikan cerita, kita orang plan nak buat bakar-bakar tu lepas isyak. Time tu kita orang tak buat tarawih. Lepas isyak dekat surau, kita orang terus gerak balik rumah untuk siap-siap semualah. Tempat yang kita orang nak buat ni, kawasan dia ada tasik tau guys. Tasik dia tu boleh tahan
juga besar dia, and kita orang pun memang selalu lepak dekat tasik tu sebelum ni. So should be no problem lah, sebab kita orang pun macam dah biasa dengan kawasan tasik tu kan. Jadi guys, lepas isyak tu member-member Carol pun ramai-ramai semua kumpul dekat rumah Carol. Kenapa kumpul dekat rumah Carol? Sebab barang-barang macam ayam yang dah diperap, kayu arang, dapur panggang semua dekat rumah Carol. Jadi diorang semua memang kena datang rumah Carol untuk angkat barang-barang ni semualah, bawa pergi ke tasik tu. Kalau aku seorang yang buat memang sedap kau. Bagai mat Carol nanti kalau Carol buat semua tu seorang-seorang. So nak dipendekkan cerita pula, barang-barang pun semua dah diangkat, and bila kita orang sampai je dekat kawasan tasik tu, kita orang terus lepak dekat satu pot baik punya tau. Kawasan dia ni ada satu pondok, and dekat belakang pondok dia tu ada satu pokok besar gila guys. Memang orang kata tu rasa santai gila lah feeling dia bila kita lepak dekat situ. Mana tak santai, sambil dengar bunyi air tasik, lepas tu bunyi angin bertiupan sayup-sayup, main gitar sambil tengah bakar-bakar, nyanyi ramai-ramai. Tapi tak adalah ramai mana pun, ada 5 orang je time tu, 4 orang lelaki and seorang perempuan. Perempuan ni adalah awek kepada salah seorang member Carol yang ada dekat situ. Dia bakar-bakar siap bawa awek mat. Tapi tak kisahlah, janji kita orang nak happy-happy je makan time tu kan. So guys, kita orang pun start lebih kurang dalam pukul 9.30 macam gitulah, lepak-lepak sambil bakar-bakar, borak-borak macam biasalah BBQ kan, korang faham sendirilah. Yang Carol pun time tu acah-acah busy lah kan. Bakar-bakar sikit, lepas tu dah angkat 3-4 ketul ayam, duduk dekat pondok pula main gitar, and then lepas tu member Carol pula bakar. Kita orang bertukar-tukar macam gitu. Tempat yang kita orang bakar ni betul-betul dekat sebelah pondok tu guys. Kira macam ni pondok, lepas tu ni tempat bakar, kira 2 meter je, tak jauh pun. Memang syok. Syok juga cerita dia start dekat sini guys. Dan tu Carol tengah syok main gitar sambil adalah 2-3 orang ni yang nyanyi sekali dengan Carol kan. Carol main gitar, orang nyanyi apa semua. Time kita orang tengah memekak tu, tiba-tiba macam ada satu bunyi tau. Bunyi tu boleh tahan juga kuat dia. Bunyi dia tu macam bunyi monyet yang tengah bergayut dekat atas pokok tau. Korang boleh imagine tak bunyi dia tu? Bunyi yang daun bergesel dengan daun tu. Bunyi dia macam gitu, sebiji. So guys, bila kita orang dah dengar bunyi macam gitu, apa lagi semua tu macam terus senyap lah kan. Carol pun terus stop main gitar, yang budak-budak lain semua terus stop nyanyi, terus stop borak, and semua pandang dekat muka masing-masing tau time tu. Dia pandang dia, Carol pandang dia, dia pandang tu, kita orang macam macam gitu. And suddenly salah seorang member Carol dia terus tanya macam gini tau. Weh, Tok, bunyi apa tau? Masa tu Carol terus cakap dekat budak-budak ni kan, tadi aku macam dengar ada bunyi kat atas pokok belakang ni babe. Untuk pengetahuan korang, pokok tu tak jauh pun, lebih kurang 5 meter je daripada kita orang, and daun dia pun rendang tau, sampai kan daun pokok tu tutup dekat bahagian atas atap pondok yang kita orang lepak tu tau. Kiranya pondok tu ada bumbung, and daun pokok tu sampai meliputi kawasan atas bumbung pondok tu tau. So bunyi tu memang ada dekat atas pokok belakang kita orang guys. Bila Carol cakap bunyi tu datang daripada pokok, semua 5 orang terus bangun and terus pandang ke arah bahagian atas pokok yang ada dekat belakang kita orang tu. Memang semua nampak time kita orang tengah tengok pokok tu tengah bergoyang tau guys. Dia macam, kau bayangkan lepas monyet dah bergayut, and then monyet tu lompat. Jadi dahan yang baru je lepas dia gayut tu, monyet tu gayut tu bergoyang. Dia punya goyang dia tu macam gitu. So masa kita orang tengah tengok tu, memang tak ada nampak apa-apa tau. Tak ada benda pun. Yang nampak hanyalah pokok tu bergoyang saja, dahan tu bergoyang. Kita orang siap dah suluh dengan torchlight lagi babe. Serius, memang tak ada nampak apa-apa dekat atas pokok tu. Dekat sini dah rasa lain macam dah guys. Tapi yelah, engkau tahu je lah, time tu bulan puasa. Mula-mula tu ada juga rasa seram, tapi fikir balik yang orang selalu cakap bulan puasa mana ada hantu. Terus tak jadi seram. Dia punya perasaan seram tu terus jadi terbantut tau. Terus hilang seram lepas fikir macam gitu. And tak lama lepas tu, member Carol yang seorang ni terus cakap, aku rasa yang panjat pokok tu tadi musang babe. And bila fikir balik, ada betul juga mamat ni cakap kan, musang malam-malam nak jalan-jalan. Dia pun happy juga. Betul juga apa yang member Carol seorang ni cakap. Jadi kita orang pun teruslah sambung balik memekak dekat situ. Dah lepas memekak, kita orang lepak kejap, stop kejap memekak. Lepas tu Carol pun letak gitar dekat bahagian belakang pondok tu. Carol baringkan gitar tu maksudnya Carol letak dia bukan secara menegak tau, tapi Carol baringkan dia. Korang boleh faham tak? Pondok tu jenis yang open tau. Dia ada 4 tiang, and then atas dia ada atap. Lepas tu boleh duduk dekat dalam tu. Pondok dia kecil je, kalau ikutkan 3 meter kali 3 meter punya saiz, lebih kurang macam gitu. So lepas Carol dah letak gitar tu, Carol pun sambung balik bakar ayam. Carol bakar je lah apa yang ada dekat situ kan, semua kita kasih bakar. And then lepas dah siap masak tu, Carol makan, and Carol duduk dekat bahagian depan pondok tau. Time tengah sedap-sedap makan tu, tiba-tiba bunyi ting. Gitar yang Carol letak dekat belakang Carol tadi tu bunyi babe. Yang ni Carol rasa tak ada siapa dengar, hanya Carol seorang je yang dengar. Sebab masa tu yang ada dekat pondok tu Carol seorang je, sebab yang lagi 4 orang tu tengah jalan-jalan ambil angin malam dekat area sekitar tasik tu tau. Bunyi dia tu halus je babe. Ting, sikit je. Lepas tu Carol pandanglah belakang.
And tengok memang tak ada orang sebab orang semua tengah jalan-jalan kan. So macam sambung balik lah bedal ayam tu kan. Masa tu fikir mungkin hayalan aku je kot. Sebab yelah kalau dalam keadaan senyap sunyi, memang otak kau macam ada je dengar bunyi, padahal tak ada benda pun. Tapi kadang-kadang apa yang kita dengar tu kadang-kadang je betul, tapi tak tahu time tu macam malas nak fikir kan. And beberapa ketika kemudian, tak lama lepas tu, budak-budak tu pun sampai dekat pondok, dah puas jalan, tinggalkan aku sorang-sorang. Diorang pun sampai, and kita orang pun terus kemas-kemas apa semualah, terus nak caw lah kan. Sebelum nak caw tu, yang si member Khairul dengan awek dia tu minta tolong ambilkan gambar. Orang dah sibuk nak balik, baru kau sibuk nak suruh ambilkan gambar. Aku tagak kan, kejap lagi kan. Geram juga, tapi fikir member, okey tak apa, kita ambilkan juga gambar tu. So masa tu diorang ni duduk dekat satu bangku yang jenis batu punya tau. Dia kerusi tapi jenis kerusi yang panjang and dia batu. Biasa kalau kita pergi dekat tempat-tempat rekreasi ataupun tempat-tempat riadah, mesti ada punya bangku jenis yang batu macam gitu. So diorang pun duduk dekat bangku tu, and Khairul pun tolonglah snapkan gambar. Ketak. Time zaman ni diorang semua sibuk suruh kita ambilkan gambar sebab diorang nak upload dekat MySpace guys. Sebelum Facebook meletup dekat Malaysia, MySpace dengan Friendster dulu mendominasikan social media dekat Malaysia. Jadi time tu MySpace tengah hot gila. Lepas dah ambil gambar dengan menggunakan Sony Ericsson, dekat sini yang padu ni tau, memang padu gitu. Tak bunyi pula. Bangku yang diorang duduk tadi tu betul-betul dekat sebelah pondok yang kita orang lepak tadi tau. And ni pondok, ini bangku tu. And then dekat belakang ni ada pokok yang besar tu lah. Lepas Khairul snap gambar tu, Khairul memang tak tengok langsung lah gambar yang Khairul snap tu. Macam menyampah lah babe kan. Yelah sebab kita single kan time tu kan. Go. So nak dijadikan cerita, lepas Khairul snap tu, Khairul terus pass phone tu dekat member Khairul. Diorang pun tengok. Tiba-tiba diorang macam diam kejap tau. Khairul pun macam, apa lagi si couple ni nak? Ni mesti nak suruh aku ambilkan gambar lagi lah ni kan. Aku dah petak kepala. Tiba-tiba, "Oi Mat, sini." Dulu budak-budak member Khairul semua ni panggil Khairul Mat. Diorang pun panggil, "Mat, sini Mat, kau tengok ni." Khairul pun datang sebab tengok muka member dengan awek dia tu macam dah cuak gila kan. Lepas tu diorang pun macam gini tunjukkan phone tu. Time ni lagi jam babe kepala otak aku. Tadi dah petak, ni terus jam babe. Sebab apa jam? Sebab dekat dalam gambar tu ada Cik Pon Mat. Cik Pon tau, betul-betul dekat tengah-tengah dorang babe. Dorang ni kan duduk sebelah-sebelah dekat bangku batu tu. And then dekat tengah-tengah di antara dorang tu, Cik Pon tu duduk dekat situ. Memang nampak jelas gila guys. Dia macam ni tau, kepala Cik Pon tu nampak sama level dengan kepala dorang yang tengah duduk tu. Muka tak nampak tapi rambut berjurai tau. Yang nampak putih hanya bahagian start from leher member Khairul tu. And then dekat bahagian bahu benda tu nampak sikit lah, macam ternaik kan. Ni bahagian Khairul punya member macam gini. And then rambut berjurai. Bapak dia seram macam. Lepas Khairul tengok tu, memang dah jam kepala otak masa tu. Itulah bulan puasa, orang pergi masjid buat amal ibadah, engkau dekat sini huha memekak pula tu kat tempat yang macam gitu kan. Ujung-ujung lepas je nampak macam gitu, budak-budak ni semua terus lagi babe. Dengan Khairul sekali lagi tinggalkan semua barang. Esok pagi baru ambil. Khairul ada try minta gambar tu dengan member Khairul, tapi malang sekali lah. Handphonenya ada, handphone Sony Ericsson tu ada tau, tapi gambarnya tu tak ada sebab micro SD card tu rosak. Kalau dulu punya handphone kan pakai memory card, micro SD card tu memory card lah, benda tu yang rosak, tak dapat nak baca. Itu adalah kisah pertama yang berlaku kepada Khairul pada bulan Ramadan. Tapi Khairul macam time tu macam pelik lah. Kenapa pelik tau? Sebab masa tu Khairul masih berpegang dengan fahaman bila mana bulan Ramadan tak ada setan. So Khairul pelik, macam mana boleh ada? Tapi time tu macam tak fikir sangat pun. Dan kisah yang kedua ni tak seram sangat pun, tapi memang menunjukkan yang benda tu ada guys. Okey, cerita dia macam ni guys. Pada setiap bulan Ramadan, ibu Khairul akan berniaga dekat bazar Ramadan. So bila cakap setiap bulan Ramadan, maksudnya setiap tahun lah ibu akan berniaga di bazar. Tapi tahun ni dah stop berniaga sebab ibu dengan ayah dah tak larat kan. Mungkin next year Khairul akan sambung legasinya. Nasi biryani, ayam merah, daging rendang, daging biryani Mat. Kecoh Mat, tak tahan lapor. Kira-kira lebih kurang 20 tahun ibu dah berniaga dekat bazar Ramadan tu. Jadi benda ni berlaku pada Ramadan tahun ke berapa Khairul tak ingat. Tapi yang Khairul ingat, masa tu Khairul masih umur belasan tahun lagi tau. Khairul masih sekolah menengah lah. Jadi nak dipendekkan cerita, time tu dalam pukul 12 tengah hari minggu lah, sebab hari tu Khairul tak sekolah kan. So Khairul pun ada tolong ibu juga. Time tu tengah masak nasi biryani tau dekat dapur. And bila nasi tu dah siap masak, ibu pun cedoklah nasi tu untuk dimasukkan ke dalam nasi. Dari periuk nasi yang besar tu masuk ke dalam plus nasi. Jadi cedoklah satu-satu, sap
cedok dah nak sampai dekat bahagian bawah sekali tu, dekat bahagian kerak tu. Time tu ibu ada nampak something guys. Korang nak tahu apa benda tu? Paku man. Paku yang berkarat tau. So dekat sini persoalan dia adalah dari mana datangnya paku ni. Kita orang masa tu siap bincangkan benda ni ramai-ramai satu family. Dari mana datangnya paku ni guys? Macam mana paku ni boleh ada dekat dalam periuk nasi tu? Okey, yang pertama kita tengok dekat bahagian periuk dulu Okey, ni sebelum masak periuk tu kosong tau. Kalau ada paku yang berkarat duduk dekat situ, mesti kita dah nampak awal-awal sebelum nak masak sebab periuk tu kan warna silver, and paku yang berkarat tu warna coklat-coklat hitam. Besar pula tu, sejengkal babe. So korang just bayangkan je periuk tu besar ni, and then paku tu besar ni. Takkanlah masa nak masak tu tak nampak babe. Mestilah nampak kalau paku tu ada dekat situ. Sebab sebelum nak masak tu bukannya kita terus umban semua barang lepas tu terus tutup periuk. Bukan. Tak guys, dia kalau nak masak nasi biryani ni kena letak minyak dulu, lepas tu letak bawang, letak macam-macam lah. And bila bau dah naik, baru akan diletakkan air, and finally baru masukkan beras. But the problem is, time masukkan barang-barang tu semua tak nampak apa-apa pun. Paku tu besar mat. Kalau ada dekat situ, mesti kita boleh nampak punya. Itu yang pertama. Yang kedua, masa basuh beras tak check ke? Yang ni lagi mustahil babe. Sebab masa basuh beras tu, kita akan kacau beras tu banyak kali tau. Banyak kali tuang air, lepas tu godak dengan tangan, and then kita akan buang air, lepas tu ulang lagi sebab kita nak buang dia punya jeram dia. Jeram kalau tak silap Kerul. And then benda tu kita akan ulang banyak kali tau. Biasa kalau Kerul yang basuh beras, Kerul akan buat 3 kali guys. Masa nak buang air tu kita akan gunakan tapis lah. Kalau tak gunakan tapis nanti beras tu jatuh pula kan. So lepas dah tuang kat tapis, kita akan macam selongkar-selongkarkan beras tu. Tapi tak ada pula jumpa sebab paku yang ibu jumpa dalam periuk nasi yang dah masak tu, macam Kerul cakap tadi, paku tu besar guys. Takkanlah Kerul tak nampak masa nak basuh tu. Paling-paling pun sakit. Terkena dekat tangan kan dia punya paku tu. Yang ketiga, paku tu jatuh daripada atas. Yang ni lagi tak mungkin sebab dekat bahagian atas periuk tu tak ada apa-apa. Kosong web. Kawasan tempat tu lapang tau. Dekat sini kita orang anggap benda ni macam sebagai satu ujian lah. Ujian di bulan Ramadan. Korang faham-faham sendirilah paku tu untuk tujuan apa. Sebab sebelum ni pun ibu dah pernah kena santau dengan orang cukup seksa ya tuan-tuan. Berapa banyak tempat bawa berubat lama nak baik tu guys. Okey, lepas jumpa paku tu, kita orang pun terus buang, and ibu just praktikkan bacaan ayat pelindung sahaja time tu. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku lepas tu. And then sebenarnya bukannya paku sahaja. Actually masa ibu masak kan Kerul ada bagi tahu tadi kan, rendang daging kan. Masa ibu tengah masak rendang daging tu, dah siap masak apa semua, bila ibu tak cedok daripada kuali masuk ke dalam tray, masa tu ibu ada jumpa dawai tau. Dawai yang bergulung besar tu pun satu juga guys. And itulah cerita dia. So video ni Kerul just nak share pengalaman Kerul je, tak ada niat yang bukan-bukan pun. Jadi nampaknya kita dah berada di penghujung video. Kalau korang ada apa-apa video nak di request berkaitan dengan jenayah ke, seram ke, ataupun isu-isu viral, korang boleh DM dekat Kerul. So until next time, see you soon. Assalamualaikum.